Okay. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat dijangka oleh panca indera manusia yang amat terbatas. Di mana kalau kita rungkai tentang Isra' Mi'raj ni, memang di luar kemampuan manusia, luar biasa. Perkara ini merupakan mukjizat, mukjizat agung yang terjadi ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok perkataan Isra' berasal daripada kata kerja asra, bermaksud perjalanan malam. Daripada sudut istilah, Isra' ialah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita tahu jarak dia lebih daripada 1000 km, anggaran 1462 km. Kalau naik jet ni, perjalanannya 1 jam 40 minit. Manakala Mi'raj dari sudut bahasa berasal dari kata kerja a'raja, bermaksud sesuatu yang menyerupai tangga diguna oleh roh manusia untuk naik ke langit setelah dipisahkan daripada jasad. Jadi di sudut istilah, perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Aqsa menembusi langit-langit ke Sidratul Muntaha yang tidak pernah dijejaki oleh sebarang makhluk untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita, langit ni dia ada 7 lapisan. Jadi bila sebut lapisan ni, bila ulama membincangkan, kita tengok satu contohlah, lapisan langit pertama kat mana kedudukan dia. Sebenarnya bila ulama membincang perkara ini, kalau di sudut kemampuan manusia, langit pertama pun tidak dijangkau oleh kita. Tak terjangkau. Justru betapa besarnya alam semesta Allah Subhanahu Wa Taala ini. Belum lagi daripada langit kedua, ketiga dan seterusnya. Dan setiap langit ni dia ada pintu. Ada pintu. Tapi Allah Ta'ala a'lam macam mana pintu dia. Dan hanya sekarang ni kita tengok langit. Alhamdulillah pagi ni kita tengok mendung kan. Barangkali kita tengok, langit ni tidak ada tiang. Betul. Tapi besok, sekiranya berlaku kiamat, baru kita perasan. Langit dia besok macam shilling. Dia pecah. Baru kita tahu. Kita nampak apa benda di sebalik yang pecah tu. Ketika berlakunya kiamat. Subhanallah. Justru setiap pintu langit ni ada penjaga dia. Of course lah yang menjaganya bukan manusia, malaikat. Jadi betapa besarnya alam semesta Allah Subhanahu Taala, betapa kerdilnya kita ni. Kalau kita naik kapal terbang, naik kapal terbang cukuplah. Kita tengok kan, ke bawah kan, sayup halus saja kan. Kita tengok kalau nak mendarat tu kan, daripada tak nampak daripada semut kan. Jadi semut tu kereta lah kan, bergerak pelan-pelan kan, besar. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Taala dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 18 yang bermaksud, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni, kalau kita lihat masuk dia nanti, cuma Sidratul Muntaha dia dalam bahasa Arab. Kalau kita melayukan, dia sebuah pohon. Sidrah tu pohon apa? Pohon bidara. Janganlah kita anggap pohon bidara kat dunia ni, jangan. Pasal apa? Tak sama kan? Macam sebut buah tin kan, buah tin ni wazaitun, kita pun wah kan. Tapi kalau dalam syurga rasanya tak macam kat dunia. Contoh buah anggur dekat dunia tak sama dengan rasa di syurga. Rupanya Allah Ta'ala alam kan, mungkin lain sikit kan. Kalau dalam hadis ni, dia buah bidara ni disebut dalam hadis sahih, Rasulullah ceritakan buah dia besar tempayan. Daun dia besar telinga gajah. Jangan kita bayangkan macam mana pula. Itu adalah khususiat Nabi. Nabi tengok. Jangan kita gambar-gambarkan. Gambar boleh tapi tak sama apa yang kita gambarkan. Ya. Okey. Di dekatnya ada sungai tempat tinggal Muhammad melihat Jibril ketika di suatu muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, yakni Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu,
dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang maha besar. Jadi ini ayat Al-Quran jelas menyebutkan suasana di Sidratul Muntaha selepas langit ketujuh, kan? Itulah satu tempat yang disebutkan sebagai Sidratul Muntaha. Isra' Mi'raj mengikut Al-Quran dan hadis. Pertama sekali sebelum diriwayatkan sebelum Rasulullah berangkat Mi'raj, berlakulah peristiwa pembedahan. Jadi bila sebut tentang pembedahan ni dalam hayat Rasulullah, diriwayatkan ada berlaku lebih kurang 3 kali pembedahan. Cumanya satu ketika Rasulullah kecil kanak-kanak, kemudian panggilan yang kedua ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kemudian ketika peristiwa Mi'raj ni. Jadi janganlah kita tanya bedah pakai apa, kan? Dua perjalanan daripada Masjidil Haram Al-Aqsa menaiki Buraq. Jadi Buraq ni apa? Buraq ni dia asal perkataan dia cepat sepantas kilat. Tu. Buraq ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dia rupa dia kecil sikit daripada kuda besar, kuda lumba, bukan kuda padi tu, bukan poni, kan? Kuda yang tinggi tu, kan? Lepas tu dia besar sikit daripada keldai. Dia sedang-sedang. Warna dia putih. Dia bersayap. Perasan tak kalau kita tengok cerita Mak Saleh, kan? Cerita apa? Banyak sangat. Dia gambarkan macam tu, ingat? Orang putih pun, orang Kristian pun percaya. Ada buraq. Tapi dia tak panggil buraq kot. Dia panggil apa? Unicorn. Unicorn. Kan? Siap ada tanduk, kan? Tapi dalam riwayat buraq tak ada tanduk kat kepala. Jadi orang putih ni dia nak lain sikit, dia tambah tanduk kat kepala. Jadi unicorn pula. Buraq ni dia dahsyat. Dia kalau dia hentak kaki dia sekali, dia pergi sejauh mata memandang. Subhanallah, kan? Buraq ni dia kenderaan syurga. Kan? Justru kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk syurga, pasal syurga ni terlampau luas. Tak tergambar luasnya. Pasal apa? Sejak daripada manusia pertama, Nabi Adam AS sehinggalah manusia yang terakhir, kan? Jika diizinkan masuk syurga, Allah Ta'ala alam betapa ramainya, kan? Tak kira jin lagi, kan? Justru syurga ni luas. Jadi kita dah diibaratkan, contoh kita diizinkan Allah SWT masuk syurga, kita nak pergi jumpa kawan kita, kan? Contoh nak jumpa Milah masuk syurga tak? Kan? Kita Milah ada, kan? Malaikat kata malaikat Ridwan, kan? Ridwan sebut ada ni Milah. Dekat mana ni? Dekat sekian-sekian tempat. Macam mana nak pergi? Guna buraq lah. Kan? Dah tergambar dah. Seronok dia jumpa Milah ni, buraq lajunya, kan? Sebelum peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, tahun tu disebut juga sebagai tahun kesedihan, kan? Pak saudara Rasulullah meninggal. Siapa? Abu Talib, kan? Kemudian isteri yang dicintai, kan? Khadijah binti Khuwailid, kan? Meninggal, kan? Wafat, kan? Itu juga, kan? Penduduk Mekah ketika itu tidak terima Rasulullah. Rasul sedih sangat, kan? Jadi itu sebablah Allah Subhanahu Wa Taala menjemput Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kemudian yang ketiga, menjadi imam kepada seluruh para nabi dan rasul. Perjalanan daripada Makkahul Mukarramah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis dia tak ada masjid lagi. Masjid Baitul Maqdis ni, kan, dibina sewaktu Umar bin Khattab. Jadi sebelum tu Baitul Maqdis ni kita tahu dia jadi tempat sekarang ni, sehingga sekarang ni menjadi tempat perbalahan umat Islam, Yahudi dan juga Nasrani, Kristian. 3 agama ni semua menganggap tempat tu tempat suci betul. Pasal apa? Kita ni asal daripada yang sama, kan? Cumanya agama Kristian atau agama Nasrani, agama Yahudi telah diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya. Tapi dia tetap menganggap Baitul Maqdis tu tempat yang suci. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Baitul Maqdis, ketika itu tak ada masjid. Dikhabarkan tempat tu pun
jadi dari, kalau menurut riwayat, tempat pembuangan sampah je pun, kan, berhenti dekat, kalau bahasa Inggeris sebut apa, Dome of Rock kan, ataupun dipanggil Qubah Satrah, kan, tempat Rasulullah diriwayatkan orang kata berhenti kat situ dan naik sewaktu peristiwa Mi'raj, kan, ada batu disebut sebagai, kalau orang Melayu panggil batu tergantung. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi sana kan. Tapi Qubah As-Sakhrah ni dia bukanlah masjid, dia bukan masjid, dia jarak sikit, cuma tak berapa jauh daripada Masjid Aqsa tu, kan. Jadi itu yang, tapi dari sudut tempat pun jadi perbalahan, perselisihan. Jadi bukan itu isu yang kita nak kata bincangkan, kan. Cumanya di situ Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi dan Rasul. Dihabarkan 100, yalah, kalau kita jumlahkan jumlah Nabi dan Rasul ni, Rasul ada 313 dan Nabi ada lebih kurang 124,000. Jadi semua Rasulullah berjumpa kat situ nak ceritakannya solidariti. Semuanya bersetuju tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya, nabi yang terakhir, kan. Jadi nak jadikan ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bukan bawa ajaran baru. Tidak. Dia bukan buat ajaran baru, cuma Rasulullah menyempurnakan, ya, syariat terdahulu. Daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian baru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dia sempurnakan syariat terdahulu. Di mana kalau Nabi atau Rasul sebelum itu syariatnya khusus untuk kaum dia saja. Kan, macam Nabi Musa kepada kaum dia, Nabi Isa kepada kaum dia, Nabi Daud kepada kaum dia. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin, kan, memberi rahmat kepada seluruh alam. Jadi Rasulullah ni diutuskan bukan saja kepada manusia, bahkan kepada jin. Jadi terdapat juga perdebatan, jin ni dia guna syariat mana? Jadi jin ikut pada syariat, ikut Nabi yang kalau sekarang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dalam proses Mi'raj juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dengan arak dan susu. Jadi Rasulullah pilih susu, nak ceritakannya, bukanlah nak cerita ni Rasulullah haus ke tidak, nak ceritakannya betapa ni fitrah Islam itu, kan. Maksudnya bila sebab fitrah dia kembali kepada suci, bersih. Itu sebablah signifikannya kenapa susu tu tadi, ya. Okey, seterusnya kelima diangkat ke langit dari Masjidil Aqsa, melepasi langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebut dalam hadis sahih, ya. Jadi nak ceritanya macam saya sebut tadi awal tadi, pintu langit ni ada pintu, ya. Jadi pintu ni dikawal oleh malaikat. Jadi nak ceritanya apa signifikannya, dia ada kaitan dengan kita. Macam kita ni bila nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya dia ada lapisan-lapisannya. Nak jadikan ceritanya, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani Jibril, ya, nak lepas daripada satu pintu langit ke satu pintu langit, malaikat tanya, "Wahai Jibril, siapa kau bawa tu?" Sedangkan dah tahu itu kekasih Allah. Tetap juga tanya, "Siapa tu?" "Muhammad." "Sila masuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila." Kan? Itu dia ada kaitan dengan kita. Bila kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, doa ni diangkat atau tidak, dimakbul atau tidak, kena periksa dulu. Dia ada dia punya tol dulu. Kan? Tengok. Baru kita takut kenapa? Baru sampai langit pertama, kan? Ni doa siapa ni? Milah, kan? Milah, tak payah pulang balik, tak lepas. Itu bos sampai langit pertama. Itu dia punya signifikan lah dalam kehidupan kita, ya. Seterus kita berdoa pada Allah SWT agar doa kita ni terus naik, dimakbulkan oleh Allah SWT. Itu sebab kena timing, kena doa ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada waktu dan tempat yang dimakbulkan oleh Allah SWT, kan. Kalau tempat, antaranya ketika berada di Masjidil Haram, antaranya itu doa insya-Allah. Dan doa apa sajalah, lambat cepat je,
Antara masa yang mustajab doa bila? Sepertiga malam. Waktu tu paling kritikal. Jadi bila kita doa waktu dia semua mustajab doa, insya-Allah doa itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu mustajab doa juga ketika antara iqamah dan juga azan dan iqamah. Kan? Yang keenam, ke Sidratul Muntaha menerima perintah solat. Ini istimewanya solat. Jadi bila kita bincang tentang perkara ini, adakah sebelum tu Rasulullah tak solat? Tak, Rasulullah solat. Nabi-nabi Rasul terus solat, tapi dia tak ada penempatan ketetapan waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak ada lagi waktu tu. Semayang saja. Semayang sunat. Ya? Semayang. Tapi ketetapan waktu tak ada. Jadi syariat solat yang disebut dalam Mi'raj ni adalah solat berkaitan dengan ketetapan waktu. Kita tahu daripada prosesnya turun naik 50 kan, Rasulullah minta kurang. Rasulullah jumpa Nabi Musa pergi naik minta lagi kurang. Apa signifikan dia? Nak ceritanya, kita ni sebenarnya lemah sebenarnya. Lemah sangat kita ni. Bayangkanlah solat 5 waktu pun kadang-kadang susah kita nak buat. Solat ni istimewa. Pasal apa istimewa? Kalau ibadah yang lain Allah Ta'ala perintahkan melalui firman Allah SWT melalui Al-Quran. Tapi solat ni Allah SWT menjemput Rasul SAW. Jemput. Dia berhadiah kepada kita. Special. Benda yang sangat-sangat istimewa. Dan solat ni bukan sebenarnya untuk Allah SWT. Maksud saya, kalau kita tak solat apa, Allah Ta'ala tetap maha berkuasa. Maha perkasa. Tak ada beri efek kesan sikit pun pada Allah SWT, tapi sangat berkesan kepada kita bila kita tinggalkan ibadah solat. Jadi subuh ada waktu dia, zuhur ada waktu dia. Jadi yang kita sebut subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak itu adalah nama waktu tu. Rupanya bila sains mengkaji, setiap waktu ni dia ada warna-warna spektrum rupanya. Kita sembahyang kan, kita sembahyang dia akan memberi energi, tenaga semula pada kita. Dia charge balik di kita. Begitu juga dengan asar, kan? Maghrib dan isyak. Dia ada dia punya warna-warna spektrum dari sudut sains. Dia ada kaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Subhanallah. Hikmah berlakunya Isra' Mi'raj pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, yang saya sebut tadi lah, pertama sekali tahun tu disebut sebagai tahun kesedihan. Rasulullah kehilangan 2 insan tersayang, iaitu isterinya Khadijah Al-Khuwailid, kemudian bapa saudaranya Abu Talib, kan? Kemudian Rasulullah dizalimi. Rasulullah sering dizalimi oleh golongan musyrik, kan? Rasulullah rasa sedih, kan? Dia seolah rasa dia berdakwah tu bersendirian, tak ada orang mensokong dia, kan? Tempoh berlakunya Isra' Mi'raj, sebenarnya kita sedia maklum menerusi Al-Quran dan juga hadis, peristiwa Isra' wal Mi'raj berlaku dalam 1 malam saja. Dan berlaku dalam keadaan baginda sedar dan berlaku pada jasad atau tubuh dan roh baginda sallallahu alaihi wasallam, bukannya pada roh saja. Saya dah sebut tadi kan, sebelum berlaku Isra' didatangi malaikat Jibril melakukan pembedahan dada baginda sallallahu alaihi wasallam, kan? Disucikan dengan air Zam-Zam, kemudian dituangkan hikmah, ilmu dan iman. Ini beruntunglah, kan? Daripada Masjidil Haram ke Aqsa ni berhenti beberapa tempat, antaranya Yathrib, kan? Selepas tu kan Rasulullah nak berhijrah, jadi singgah kat situ. Kedua, singgah ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa bermunajat, yang kemudian ke Batul Ham, tempat Nabi Isa dilahirkan, kan? Ini antara peristiwa-peristiwanya. Setiap tempat Jibril berhenti dengan Rasulullah dan menunaikan solat sunat 2 rakaat. Okey, ni kawasan ni. Mungkin tuan-tuan dan puan ada yang pernah sampai, kan? Bersyukurlah kan dapat lihat sendiri macam mana suasana di sana, kan? Sebenarnya kalau kita lihat terutama di Bukit Tursina, dia tak ada berubah apa-apa pun, kan? Kalau Baitul Laham pun macam itulah, lebih kurang bangunan dia, kan? Bangunan berubah tapi masa suasana dia tu macam itulah keadaan dia, kan?
Kita tengok ni, jaraknya bukan dekat ya tuan-tuan dan puan-puan, 1462 km. 1 jam 40 minit jika perjalanan menaiki jet. Bukan senang ni, kan? Jauh. Kalau apatah lagi kalau naik unta. Itu sebablah bila Rasulullah cerita ramai penduduk Mekah tidak percaya, kan? Okey, ni tentang Masjid Aqsa. Kita tahu Masjid Aqsa ni tempat suci umat Islam. Solat pun saya dah sebut tadi, tak ada masalah kot. Lepas tu Rasulullah SAW kembali ke Mekah, kan? Dah selesai tu kembali ke naik buruk juga. Kan? Lepas tu itu yang bila disebutkan Ibn Qayyim menceritakan bila Rasulullah menceritakan peristiwa itu kepada kaum musyrik, mereka tak percaya. Tapi mereka tanya, kan? Cuba terangkan bentuk Baitul Maqdis. Jadi disebut satu persatu, kan? Kemudian Rasul menceritakan rombongan kafilah dagang yang ditemui semasa pergi dan balik, dan beritahu bila masanya mereka sampai. So sebutlah anggaran bila mereka sampai. Tapi bila Rasulullah beritahu tu betul-betul berlaku. Contoh kata besok dia sampai. Betul besok sampai, tapi tetap orang musyrik tidak percaya. Jadi kita lihat pengajaran untuk akhirnya manusia perlu sentiasa mengadakan hubungan dengan Allah SWT. Jangan kita kadang bila kita jaga hubungan ni waktu kita ditimpa musibah saja. Kita sentiasa, bahkan waktu kita senang kita perlu perbanyakkan lagi kata ibadat kita.